Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama sekali saya merafakkan rasa kesyukuran setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah telah memberikan peluang kepada saya untuk bersama-sama dengan para jemaah sekalian. Dan alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang kepada kita semua untuk berada di dalam nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kedua-dua nikmat ini kerana kita lahir daripada ibu bapa kita yang Islam. Kalau kita melihat kepada sejarah bagaimana orang-orang yang asalnya penyembah berhala, mereka apabila mendapat Islam, mereka akan dibenci, malah mereka disakiti oleh orang-orang kafir. Begitu juga kalau kita melihat orang-orang yang pada hari ini mereka kembali kepada fitrah, kita juga melihat perkara yang sama. Cuma bezanya mereka berada di negara Islam yang majoritinya adalah orang Islam. Mereka tidak menghadapi tentangan sebagaimana yang pernah dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang memeluk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Makkah. Dan alhamdulillah pada malam ini juga saya telah diamanahkan untuk membawa tajuk yang penting, tajuk berkaitan dengan sejarah. Bila kita berbicara tentang sejarah, dia tidaklah seberat perbincangan di dalam fiqh, perbincangan dalam ilmu hadis. Dia adalah sejarah, adalah catatan cerita, di mana catatan itu adalah perkara yang pernah berlaku, yang mana daripada cerita itu kita akan mengambil i'tibar sebagai panduan kita untuk menghadapi kehidupan kita sebagai seorang Muslim yang lebih baik, insya-Allah. Tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini adalah berkaitan dengan pemuda perwira di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dibangkitkan sebagai rasul ketika umurnya muda. Dia adalah pemuda. Ketika dia dibangkitkan, umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 40 tahun. Orang muda adalah orang yang mampu untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Begitu jugalah yang dilakukan oleh Rasul. Rasul telah membuktikan kepada kita
bahawa baginda telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Kesabaran dia, kekuatan dia tidak sama dengan orang-orang yang lebih tua daripadanya. Dan umur 40 tahun ini, jika dilihat daripada kajian, dia adalah umur yang paling cocok, orang kata paling matang. Kalau dia nak jadi pemimpin pada umur 40 tahun ini adalah umur yang paling terbaik. Kerana ketika umur ini dia telah mencapai tahap kematangan, pengalaman yang mencukupi bagi dia untuk dia menampilkan karisma dia dan juga bakat kepimpinan dia. Tokoh yang saya akan bawa pada malam ini juga adalah pemuda. Beliau ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah dengar tuan-tuan? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah pasti pernah dengar Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi pada malam ini saya akan membicarakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas dengan lebih mendalam, insya-Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas, nama sebenarnya ialah Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wuhaib bin Abdul Manaf. Okay, Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wuhaib bin Abdul Manaf. Beliau ini adalah daripada Bani Zahran. Okay, di kota Mekah bersuku-suku, banyak kaum yang wujud di kalangan bangsa Arab. Salah satu yang terkenal, yang paling terkenal adalah kaum Quraisy. Dan juga tidak kurang terkenalnya adalah Bani Zuhrah. Afwan, tadi saya sebut Zahran, Zuhrah. Okay, Bani Zuhrah. Jadi Sa'ad ini adalah daripada Bani Zuhrah. Datuknya Wuhaib adalah merupakan bapa saudara kepada Aminah, ibu kepada Nabi SAW. Bermakna Nabi SAW dan Sa'ad ibn Abi Waqqas merupakan saudara juga, ada pertalian persaudaraan. Yang mana Nabi SAW dan Sa'ad, mereka ini memang baik sejak daripada kecil lagi. Okay, Sa'ad ini dia 23 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Okay, ketika Sa'ad ini berumur 17 tahun, dia melihat Rasulullah SAW ketika itu telah menjadi seorang pemuda yang terkenal di Mekah. Kenapa Rasulullah SAW terkenal? Kerana Rasulullah SAW seorang yang paling jujur, paling amanah daripada kalangan Bani Quraisy. Dan secara umumnya di kota Mekah itu, Nabi SAW adalah pemuda yang paling terbaik, sehingga Nabi digelar sebagai Al-Amin. Dan ini adalah punca mengapa Sa'ad ibn Abi Waqqas suka untuk berdamping dengan Nabi SAW. Selain daripada ikatan persaudaraan, dia juga sebenarnya suka untuk berdamping dengan Rasulullah SAW kerana dia nak mencontohi segala perangai-perangai akhlak-akhlak yang telah Nabi tunjukkan. Disebabkan itu Nabi SAW selalu berbangga dengan kehadiran Sa'ad. Nabi SAW selalu memuji-muji Sa'ad di depan para sahabat. Nabi mengatakan Sa'ad ini ialah pakcikku. Itu dari sudut pangkat lah, dari sudut umur Sa'ad lebih muda 23 tahun daripada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW selalu menyebut-nyebut tentang Sa'ad di hadapan para sahabatnya. Nabi berbangga Sa'ad ini adalah saudaranya. Kenapa Nabi SAW berbangga dengan Sa'ad? Nanti kita akan tengok kualiti yang ada pada Sa'ad, sehingga Nabi SAW juga suka kepada Sa'ad ini. Selain daripada itu, Sa'ad adalah merupakan daripada 10 sahabat yang
dijamin masuk syurga, ataupun istilahnya al-mubasysyaruna bil jannah. Sahabat-sahabat yang dijamin masuk syurga ada berapa orang? Kalau ingat, ada berapa orang sahabat yang dijamin masuk syurga? Ini soalan lah, soalan dari saya. Ingat tak berapa orang sahabat yang dijamin masuk syurga? 10. Okey, ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga. Dan salah seorang daripadanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Nabi SAW melaksanakan dakwah secara rahsia, antara orang-orang yang datang ke kuliah Nabi SAW antaranya adalah Sa'ad. Sa'ad mendengar Rasulullah SAW membawa satu ajaran baru, tetapi Sa'ad dia tidak terus mengatakan Nabi SAW ini sesat sebagaimana orang-orang Mekah yang lain. Bila Nabi SAW membawa ajaran baru, mereka terus mengatakan bahawa Nabi ini seorang yang gila, majnun, huwa majnun, dia ni gila. Mereka melemparkan kata-kata yang kesat kepada Nabi SAW. Mereka mencanangkan kepada orang-orang di kota Mekah bahawa jangan ikut pemuda ini, dia seorang yang gila, seorang yang sesat. Dia menghina agama nenek moyang kita. Itu yang dikatakan, yang dilemparkan kepada Nabi, tetapi tidak kepada Sa'ad. Kerana Sa'ad telah berkawan dengan Nabi sejak dia daripada kecil, dan Sa'ad telah mengikuti banyak akhlak-akhlak yang baik yang Nabi telah tunjukkan. Lalu Sa'ad apabila mendengar risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, dia merasakan bahawa apa yang dikatakan oleh Nabi SAW itu adalah sesuatu yang hebat, adalah sesuatu yang sangat benar. Lalu dengan mudah Sa'ad bin Abi Waqqas mengucapkan syahadah. Dia masuk Islam pada umurnya 17 tahun. Kalau 17 tahun ni, anak-anak kita, kalau kita tengok macam yakin tak yakinnya, okey, untuk kita bagi dia buat keputusan pun belum tentu kita yakin dengan keputusan yang dia buat. Tetapi Sa'ad bin Waqqas ketika umur dia 17 tahun, dia boleh membezakan manakah agama yang hak dan manakah agama yang kufur, manakah yang boleh menyelamatkan dia di dunia dan akhirat, dan manakah yang boleh menyesatkan dia di dunia malah menyebabkan sengsara di akhirat. Dia dapat memikirkan perkara sehingga sebegitu sekali, menunjukkan betapa intelektual yang ada pada Sa'ad ini sangatlah hebat. Di sini kita dapat lihat, ini adalah sebab juga mengapa Nabi SAW menyukai Sa'ad, kerana Nabi melihat kematangan Sa'ad. Ketika bersama dengan Sa'ad, Nabi melihat kematangan Sa'ad, kebijaksanaan yang ada pada Sa'ad, menyebabkan Nabi SAW suka untuk menarik Sa'ad bersama-sama dengan beliau. Setelah Sa'ad memeluk agama Islam, apa yang berlaku pada Sa'ad ialah pada ketika dia memeluk agama Islam, ketika itu adalah siri dakwah secara rahsia, masih lagi dalam fasa dakwah secara rahsia. Orang-orang yang memeluk agama Islam, mereka merahsiakan keislaman mereka, termasuklah Sa'ad. Jadi Sa'ad ini dia merahsiakannya selama 7 hari. 7 hari Sa'ad merahsiakan keislamannya.
termasuklah kepada ibunya sendiri. Dia tak berani nak menyatakan bahawa dia telah mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, orang-orang yang telah memeluk Islam pada ketika itu, mereka-mereka yang telah memeluk Islam, mereka ni sebenarnya telah diketahui oleh sebahagian daripada orang-orang musyrikin Makkah. Maka tersebarlah berita bahawa Sa'ad telah memeluk Islam, dan sampailah kepada ibu dia. Ibaratnya macam kita zaman inilah viral lah, kerana Sa'ad ini juga adalah orang yang terkenal di Mekah, pemuda yang baik, pemuda yang berwawasan lah kiranya. Cerita keislamannya telah menjadi viral, sehinggalah sampai kepada ibunya yang bernama Hamnah. Lalu ibunya bertanya kepada Sa'ad, adakah betul kamu telah memeluk Islam? Setelah ibu dia bertanya, Sa'ad tak boleh nak bagi jawapan yang menipu. Dia tak boleh tipu ibu dia, kerana dia adalah orang anak yang paling menghormati, paling menyayangi ibunya. Dia tak sanggup nak menipu ibu dia. Dan Sa'ad membenarkan bahawa dia telah mengikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu, orang-orang Mekah, agama rasmi mereka adalah agama menyembah berhala. Pada mereka, agama yang paling benar adalah agama yang mereka anuti ketika itu. Macam kita lah, di Malaysia agama rasmi kita adalah agama Islam. Kalau kita dengar ada antara saudara kita yang pergi ke gereja, apa perasaan kita? Kita akan rasa cemburu, kita akan rasa marah, kita akan rasa kenapa dia ni dah murtad ke? Terus kita rasa cemburu, terus kita rasa macam nak tahu betul ke dia ni telah keluar daripada agama Islam. Samalah juga dengan Hamnah, ibu kepada Sa'ad. Dia telah merasa, dia telah menganggap Sa'ad ini telah sesat dan telah meninggalkan agama nenek moyang kerana mengikut Nabi, kerana mengikut Muhammad yang digelar gila, kerana mengikut Muhammad yang membawa agama baru, yang agama baru itu tidaklah diikuti oleh orang-orang yang bertaraf VIP di Mekah, orang bijak pandai di Mekah. Sebaliknya, agama Islam adalah agama yang diikuti oleh orang-orang yang lemah daripada hamba sahaya. Contohnya Bilal bin Rabah. Bilal adalah daripada kalangan hamba. Agama Muhammad ini juga diikuti oleh orang-orang yang miskin. Tidak ada orang-orang yang hebat kedudukannya di Mekah itu terus menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya telah memberikan amaran kepada Sa'ad. Dia menyuruh tinggalkan agama Muhammad. Kalau tak, kau akan tengok aku mati. Orang-orang di Mekah nanti akan menuduh kamu bahawa kamulah penyebab kepada kematianku. Itu ugutan yang diberikan oleh ibunya pada budak yang berumur 17 tahun, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun begitu, Sa'ad walaupun dia berada di dalam dilema, dia sayang ibu dia. Kita ni, kalau siapa yang masih ada ibu, kalau ibu kita telefon, ibu kita kata, Mat, lama dah mak tak tengok muka kamu, lama betul kamu tak balik kampung. Agak-agak lepas kita letak telefon tu, kita boleh duduk senang lenang ke? Kita mesti akan teringat ayat akhir yang ibu kita kata kepada kita, lama dah kamu tak balik kampung. Sebab apa kita jadi macam tu? Sebab yang bercakap itu adalah ibu kita. Kenapa kita dengan ibu kita jadi macam tu? Kerana ibu adalah orang yang paling
berpengaruh dalam hidup kita yang paling kita sayang. Kalau dia cakap, mesti akan membekas di dalam hati kita. Jadi keadaan itu sama dialami oleh Sa'ad. Sa'ad pun risau sama ada dia nak meneruskan dengan agama Islam ataupun dia nak mengikut cakap ibu dia. Lalu Sa'ad menjawab kepada ibu dia, "Aku tetap dengan pendirianku wahai ibu, dengan agama ini." Maka ibu dia sangat marah. Hamnah ni sangat marah. Lalu dia lancarkan lagi mogok. Dia nak goyahkan lagi pendirian Sa'ad. Lalu dia mengugut Sa'ad, "Aku takkan makan, aku takkan minum selagi mana kamu tak keluar daripada agama Muhammad." Sungguh-sungguh dia buat, tuan-tuan. Sungguh-sungguh dia tak makan. Dan Sa'ad melihat ibu dia tidak makan minum seharian, dan ibunya dalam keadaan yang sangat lemah kerana tidak makan dan tidak minum. Pada ketika itu Sa'ad datang kepada ibu dia. Ibu dia bila tengok Sa'ad datang, dia rasa lega lah. Dia datang ni, mungkin dia dah lemah semangat ni. Mungkin dia nak cakap dekat aku, "Ibu, aku telah meninggalkan agama Muhammad." Mungkinlah kot. Dia merasa lega kerana apa yang dia buat itu telah menarik Sa'ad untuk bercakap dengan dia. Apa yang Sa'ad cakap kepada ibu dia? Sa'ad dengan ibu dia, walaupun dia berada dalam agama kebenaran, ibu dia berada dalam agama kekufuran, Sa'ad tidak melayan ibu dia seperti seorang musuh. Sa'ad masih lagi meletakkan hak ibu dia sebagai seorang ibu. Sa'ad tetap bercakap dengan ibu dia dengan bahasa yang paling lembut. Apa kata dia kepada ibunya? "Ya ummah, ta'lamina wallah, law kana laki mi'atu nafsin." Wahai ibuku. Ya ummah ni dia ada unsur rayuan sikit. Dalam bahasa Arab, kalau saya, kita kata ya ummi. Ya ummi ni wahai ibuku, tapi dia tidak ada unsur pujukan, dia tidak ada unsur rayuan. Bila dia kata ya ummah, dia ada unsur rayuan, dia ada unsur rendah diri, dia ada unsur memujuk. Wahai ibuku, ta'lamina, ketahuilah, wallah, demi Allah, lau kana laki mi'atu nafsin, sekiranya kamu ada 100 nyawa, faqarajat nafsan, dan nyawa keluar satu demi satu daripada 100 tadi, satu demi satu melayang. Maksudnya kalau kamu tak makan tak minum, kamu mati 100 kali mati pun, wallahi aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Sangat besar kesan daripada pendirian Sa'ad yang tegas mempertahankan akidah. Dia tidak mengikut ibu dia. Dia memberikan kalam yang hebat, perkataan yang hebat ini, yang menjadi simbol bahawa ini adalah perkataan yang lahir dari seorang pemuda yang bernama Sa'ad. Maka disebabkan ketegasan Sa'ad terhadap ibu dia, dan ibu dia melihat Sa'ad ni, aku dah habis cara dah, tak boleh nak buat apa dah ni, daripada aku mati biarlah aku makan. So Sa'ad pun menyediakan makan dan minum untuk ibu dia. Dia layan ibu dia seperti mana biasa, dan ibu dia pun tak boleh nak kata apa dan merelakan keislaman Sa'ad. Disebabkan kejadian ini, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat, wa in jahadaka la tusyrika bi laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Al-Ankabut ayat 8. Bersempena kejadian ini,
Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan, dan jika keduanya memaksa kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang mana kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu taat kepada mereka. Itu ayat yang diturunkan bersempena dengan kejadian ini. Dan kita dapat melihatlah di sini sebenarnya apabila ada ayat Al-Quran yang turun bersempena dengan sesuatu kejadian berkaitan dengan seseorang, menunjukkan orang itu adalah orang yang hebat di sisi Islam, orang itu hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak memuji sebenarnya tindakan Sa'ad ini. Selain daripada itu, Sa'ad dia adalah seorang pemuda yang cergas, seorang pemuda yang cerdas. Hobi dia adalah memanah. Macam ustaz kita lah, Ustaz Anwar. Kalau tuan-tuan nak memanah, pergilah. Kiranya kita nak menghayati jiwa Sa'ad. Sa'ad ini hobi dia adalah memanah. Sangat-sangat suka memanah, dan dia sangat fokus. Dia memanah itu seolah-olah macam dia nak menghadapi perang pada keesokannya, seolah-olahnya begitu. Okey, menyebabkan dia termasuk daripada pemanah-pemanah yang hebat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dia digelar sebagai pemanah pertama di dalam Islam. Okey, pemanah pertama di dalam Islam. Sebabkan kemahiran dia di dalam memanah, keberanian dia, kegagahan dia, dan dari sudut fizikal, Sa'ad juga terkenal sebagai seorang yang sasa. Kalau zaman kita ni kita kata tegap lah, sadar. Tetapi dia menggunakan ketegapan dia tu, sadar dia tu adalah untuk perkara yang baik. Dan dia menjadi pengawal peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak boleh tidur, kerana ketika itu orang Mekah dah bising tentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh tidur kerana memikirkan tentang ancaman-ancaman, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang musyrikin kepada Rasulullah dan juga kepada orang-orang Islam. Maka Rasulullah mengata, laita rajulan salihan min ashabi yahrisuni laylah. Harap-haraplah ada seorang lelaki yang saleh daripada sahabatku yang menjagaku pada malam ini. Rasulullah mengharapkan sangat sebab dia tak boleh tidur. Kemudian Aisyah menceritakan, fasami'na sautas silah. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap, kami mendengar bunyi senjata di luar rumah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bunyi itu dan dia mengatakan, man haza, siapa tu? Qala Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang datang itu adalah Sa'ad. Sa'ad menjawab, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah, jitu ahrisuka, aku datang ni untuk mengawal kamu, untuk menjaga kamu. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengar yang datang itu adalah Sa'ad, maka Rasulullah sangat lega. Dan Aisyah mengatakan pada malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sehingga dia mendengar khatitahu, sehingga Aisyah mendengar dengkuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah tidur nyenyak pada malam itu kerana Sa'ad datang. Kita masuk pukul 8.40 kan? 8.40 kan? Dan kenapa Sa'ad digelar sebagai pemanah pertama dalam sejarah Islam? Ada satu kisah di mana orang-orang Islam
mereka ini melaksanakan salat secara sembunyi-sembunyi di lorong-lorong sunyi di kota Makkah. Dan orang musyrikin mereka ni selalu mengendap-endap orang Islam. Mereka ini sangat tidak suka pada orang Islam, dan dia orang saja nak cari pasal, lalu mereka mengintip orang Islam apa yang dia buat. Apabila mereka melihat orang Islam bersolat secara sembunyi di satu lorong di Mekah, mereka ramai-ramai datang dan membelasah orang Islam yang sedang bersolat. Antara yang ada dalam kumpulan itu adalah Sa'ad. Apa yang Sa'ad buat? Sa'ad bingkas bangun, Sa'ad ambil panahnya, dan Sa'ad telah bunuh orang yang menyerang itu dengan memanah mereka. Bersempena dengan kejadian itu, maka dia digelar sebagai pemanah pertama di dalam Islam. Dia memanah kerana nak membela orang-orang Islam, kerana dia nak membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semasa di kemuncak penentangan orang musyrikin Mekah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah menjalankan boikot selama 3 tahun kepada Nabi dan pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Nabi dan juga kaum muslimin mereka berada di dalam keadaan yang sangat genting, sehingga kan tidak ada makanan, mereka hanya makan daun-daun. Termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri makan daun-daun. Dan saat ketika itu berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sentiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan yang genting begitu. Dia bersama dengan Rasulullah, sama-sama susah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada perang Badar ini berlaku pada bulan Ramadan, 17 Ramadan pada 3 Hijrah. Ketika itu Sa'ad berumur 30 tahun. Muda lagi tuan-tuan, 30 tahun. Sa'ad telah terlibat dalam peperangan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang telah mengiktiraf tentang kehebatan Sa'ad dalam bermain pedang, kemudian dalam dia menggunakan panah. Nabi SAW telah mengiktiraf perkara itu. Jadi ketika diseru kepada orang-orang di Madinah ketika itu, hayya 'alal jihad, maka antara orang yang menyahut seruan jihad itu adalah Sa'ad. Apabila orang-orang yang mendengar seruan itu, mereka berkumpul di satu tempat, di mana tempat itu nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan Rasulullah akan menyaring. Tapi yang menakjubkan, yang datang itu bukan orang-orang dewasa sahaja, bukan pemuda-pemuda sahaja, tetapi yang datang itu juga adalah daripada kalangan kanak-kanak yang ingin ikut berjuang, berjihad di perang Badar. Salah seorang daripadanya adalah Umair bin Abi Waqqas. Umair ini adalah adik kepada Sa'ad. Dia pun datang, tetapi dia datang dalam keadaan menyorok. Dia menyorok di celah-celah orang dewasa supaya Nabi SAW tidak melihat dia. Kenapa? Kerana ketika itu dia hanya berumur 12 tahun. 12 tahun dah ada fikiran nak berjuang, nak mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kanak-kanak yang Nabi nampak, Nabi akan kata, kamu balik, kamu budak-budak lagi, balik, kamu balik. Dan akhirnya Nabi SAW melihat Umair. Bila dia melihat Umair dan Umair sedar yang Nabi melihat dia, maka alangkah hancurnya hati Umair. Umair
menangis, meraung, aku tak nak balik, aku nak ikut peperangan ini. Dia merayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesian dengan dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tak apalah, sebabkan kamu nak ikut sangat, kamu duduk dengan abang kamu. Maksudnya kamu ikut perang, tapi dalam masa sama abang kamu kena jaga kamu. Macam itulah. Okey? Jadi dia duduk. Ketika peperangan itu dia duduk bersama dengan Sa'ad. Okey, dia berjalan bersama dengan Sa'ad. Dalam peperangan Badar ini, orang Islam telah menang. Orang Islam telah menang. Setelah reda, kaum muslimin mereka mencari jenazah para syuhada. Seramai 14 orang telah syahid. Dan dalam ramai-ramai itu, mereka telah menemui jenazah Umair. Rupanya Umair, adik kepada Sa'ad tadi, yang masih budak tadi, dia telah mati syahid di perang Badar. Di dalam peristiwa perang Uhud, tuan-tuan pun tahu, dalam perang Uhud ini umat Islam, tentera Islam hampir kalah. Pada awalnya mereka telah dapat menewaskan musuh, dan musuh telah berundur. Sebelum itu Nabi SAW telah meletakkan pasukan memanah di atas bukit Uhud. Nabi kata, jangan turun selagi mana aku tidak mengarahkan kamu turun. Tetapi disebabkan kelekaan mereka, mereka melihat Khalid bin Al-Walid ketika itu dia masih lagi kafir,
Dia membawa tenteranya berundur. Mereka menyangka bahawa tentera musyrikin telah kalah. Lalu mereka turun. Mereka tidak mendengar apa yang telah Nabi arahkan kepada mereka pada awal-awal. Bila Khalid bin Al-Walid melihat tentera pemanah ini turun, maka dia berpatah balik dengan tenteranya dan menyerang semula tentera Islam. Ketika itu Sa'ad mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah. Tapi bila pasukan pemanah turun, tidak ada penembak hendap lah. Kalau zaman sekarang ni, atas bukit tu penting untuk orang yang kita panggil sharpshooter kan, untuk tembak daripada atas. Tapi zaman dulu dia menggunakan panah. Bila pasukan pemanah ini semuanya turun, kemudian mereka diserang oleh tentera musyrikin, maka keadaan menjadi kelam kabut, menyebabkan Nabi SAW juga kelam kabut, dan Nabi mengarahkan Sa'ad, panah mereka Sa'ad, panah mereka Sa'ad. Kemudian Sa'ad pun terkejut dengan keadaan itu, dan dia terus memanah apa yang ada pada dia. Masa tu anak panah dah tak banyak dah, sebab peperangan dah hampir selesai. Sa'ad pun panah. Sa'ad mengatakan, aku melihat Nabi SAW kelam kabut, mengambil segala anak-anak panah yang berada di atas tanah. Nabi SAW kutip dan Nabi sorongkan anak panah itu kepada Sa'ad, dan Nabi kata, irmi ya Sa'ad, irmi ya Sa'ad. Irmi ini maksudnya panah. Dan Nabi SAW mengatakan, irmi ya Sa'ad, fidaka abi wa ummi. Ya Sa'ad, irmi, fidaka abi wa ummi. Nabi mengatakan, Sa'ad, panahlah mereka, ayahku dan ibuku adalah tebusanmu. Nabi SAW tidak pernah mengucapkan ayat yang seperti ini melainkan kepada Sa'ad, menunjukkan bahawa ayat itu terkhusus kepada Sa'ad, menunjukkan keistimewaan Sa'ad di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sanggup untuk mengatakan ayah dan ibunya sebagai tebusan kepada Sa'ad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan agar doa Sa'ad ini mustajab. Ada dua kelebihan lah. Yang pertama, Sa'ad seorang pemanah yang hebat, seorang pemanah yang tepat. Dan yang kedua, Nabi mendoakan dia, doanya mustajab. Jadi dua perkara ini adalah kelebihan yang ada pada Sa'ad, yang tidak ada pada sahabat lain. Maka dengan kehebatan Sa'ad ini, setelah berlaku banyak peperangan, maka Sa'ad terlibat sebagai ketua tentera lah, memimpin tentera. Dan setiap pimpinan Sa'ad ni akan membawa kemenangan, selalunya membawa kemenangan. Kemudian sehinggalah pada zaman Abu Bakar, Sa'ad juga diberikan tugasan-tugasan besar. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, Sa'ad juga diberikan tugas-tugas yang besar. Antara tugas yang besar yang diberikan kepada Sa'ad ialah membuka kota Parsi, meruntuhkan kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi, kerajaan Rom adalah dua kuasa dunia ketika itu. Dua kuasa dunia ketika yang sangat hebat, yang mustahil untuk bangsa Arab yang kecil, bangsa Arab yang lemah, bangsa Arab yang kurang daripada semua segi, untuk menewaskan mereka memang mustahil. Tetapi Umar bin Al-Khattab apabila mendengar tentera Parsi telah bersiap sedia untuk menyerang orang Islam di Madinah,
Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, biar aku yang memimpin tentera ini dan aku melawan mereka. Ali melihat keadaan itu, ini tak betul ni. Sebab kalau Umar bin Al-Khattab tewas, mati di dalam peperangan itu akan memberikan impak yang lebih besar lagi. Maka mereka telah menghalang. Ali telah memberitahu Umar, jangan pergi, kita cari orang lain. Siapa? Persoalannya siapa? Lalu Abdul Rahman bin Auf yang ketika itu juga merupakan ahli syura, dia mengatakan, kita tidak ada orang yang lebih layak melainkan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika itu dia berada di Iraq. Dia adalah merupakan gubernur di Kufah. Maka Umar telah memerintahkan Sa'ad untuk menjalankan misi menyerang Parsi, tentera Parsi. Berlaku peperangan yang hebat. Peperangan itu dinamakan Al-Qadisiyah. Cerita dia panjang. Kita tengok di situ, tentera Islam hanya berjumlah 36,000 orang sahaja, manakala tentera Parsi ketika itu berjumlah 120,000 orang. Tentera Islam hanya mengharapkan pasukan berkuda, pasukan memanah, pasukan berjalan kaki, pejalan kaki yang bertombak dan yang pedang, yang menggunakan pedang. Tetapi pasukan Parsi, mereka bukan hanya ada kuda, bukan hanya ada tentera pejalan kaki, bukan hanya ada tentera pemanah, tetapi sebaliknya mereka ada gajah. Mereka ada tentera bergajah. Mereka ada kereta kebal lah maksudnya. Orang Islam tak ada kereta kebal. Parsi ada kereta kebal. Peperangan itu berlaku 4 hari. Hari pertama, hari kedua, orang Islam berusaha melawan dengan strategi yang mereka telah rancangkan, tetapi mereka tetap juga tidak dapat mengalahkan tentera bergajah. Kerana tentera bergajah Parsi itu diletakkan di barisan hadapan, tak dapat nak mengalahkan. Maka Umar mendapat berita tentang permasalahan yang dihadapi oleh Sa'ad. Maka Umar telah memerintahkan panglima perangnya yang ketika itu dalam misi untuk memerangi Rom untuk datang memberi bantuan, iaitu Qa'qa ini datang membawa 5,000 orang tentera pejalan kaki. Mereka sampai pada malam itu, pada malam kedua, maka Qa'qa kata, kita kena tukar strategi. Apakah strateginya? Hilang lah pun. Sekejap ya. Qa'qa kata, antara kelemahan gajah ini adalah kita kena solek. Kita kena solek kuda kita. Kita kena solek unta kita. Dengan solekan-solekan yang aneh, dengan solekan-solekan yang menggerunkan. Kita pakaikan unta kita, kita pakaikan kuda kita dengan pakaian-pakaian yang menggerunkan, sehingga gajah-gajah apabila dia melihat kuda-kuda dan unta untuk orang Islam, dia jadi pelik, mereka jadi takut. Gajah itu menjadi takut, dan strategi itu berjaya. Strategi itu berjaya menyebabkan gajah itu kelam kabut. Dan pada hari yang ketiga, orang Islam sudah hampir dapat memecahkan kubu tentera Parsi. Berikutnya pada hari yang keempat, ada dua orang Parsi yang terlibat sama dalam pasukan Sa'ad. Mereka telah mencadangkan, mengikut pengalaman mereka, ilmu peperangan yang mereka ada,
Mereka kata kalau kita nak mengalahkan tentera bergajah ni, kita kena buat dua cara, dua perkara kita kena buat. Pertama, kita kena potong belalai gajah ni, dan kita kena butakan mata gajah ni. Dan itulah strategi yang digunakan oleh tentera Islam. Mereka memotong belalai gajah, mereka memanah mata gajah, dan pasukan Parsi menjadi kelam kabut. Gajah lari bertempiaran. Okey, gajah dah tak nampak lah kan, jadi dia lari bertempiaran. Dan akhirnya tentera Sa'ad dapat membunuh 70,000 tentera Parsi, dan daripada orang Islam 7,000 syahid. Dan bermula daripada situlah, daripada kemenangan di dalam peperangan Al-Qadisiyah, dia menjadi sebab kepada kemenangan-kemenangan yang berikutnya, sehinggalah Istana Putih Kisra di Madain, di Parsi. Madain ini adalah kubu kuat Parsi, sehingga istana, pusat pentadbirannya lah, maksudnya pusat pentadbirannya dapat ditawan, dan akhirnya Parsi tumbang di tangan orang Islam, hasil daripada pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagai akhirnya, beberapa perkara lah yang saya nak sebutkan di sini sebagai ibrah, sebagai pengajaran. Yang pertama, kita di dalam mendidik anak-anak kita, saya menyarankan kepada tuan-tuan, agar kita menyediakan, membelikan hadiah kepada anak-anak kita tentang sejarah hebat para sahabat Nabi SAW, supaya mereka tidak melihat hero yang lebih hebat. Sekarang ni mereka melihat Batman, Iron Man, Superman. Anak saya Ultraman, saya pun kena juga. Anak saya Ultraman, teruk betul saya tengok pengaruh Ultraman. Tapi sebabkan dia kecil lagi, memang tak boleh nak ceritalah pasal Sa'ad bin Waqqas, pasal Hamzah, kita tak boleh nak ceritalah. Tapi kita kena sediakan kepada anak-anak ni, kita ceritakan kepada anak-anak ini tentang kehebatan para sahabat, menggantikan kita isi hero daripada orang Islam, sebelum mereka mengisi dalam jiwa mereka hero-hero yang mereka tonton daripada TV. Di samping kita juga kena sama-sama lah melihat, membaca tentang sejarah-sejarah para sahabat ini. Dan yang kedua, kita perlu mencontohi keikhlasan yang telah ditunjukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas apabila dia kata, saya seorang Islam, saya tinggalkan benda-benda yang Allah larang. Antara yang Allah larang adalah mensyirikkan Allah. Dia tak buat, walaupun dia disuruh, walaupun dia dipaksa, mungkin dalam keadaan ibu dia mogok tu, mungkin dalam keadaan dia terpaksa, tapi dia tidak mengalah, dia tetap dengan pendirian dia. Kalau Allah kata tak boleh, maka dia kata tak boleh. Kalau Allah suruh, dia buat. Jadi dalam Islam ini, sebagai Islam, kita kena sami'na wa ata'na, sam'an wa taw'a. Kita dengar dan taat. Kita jangan banyak mempersoalkan kenapa Allah larang, kenapa Allah larang arak, kenapa Allah larang buka aurat, kenapa Allah suruh solat subuh 2 rakaat, kenapa Allah suruh solat isyak 4 rakaat. Patutnya solat isyak ni kita orang nak balik cepat dan tengok TV, patutnya 2 rakaat. Setengah orang mungkin ada fikir begitulah, tapi tidak begitu. Kerana agama Islam ini teras dia adalah kepada keimanan kita, ketakwaan kita, dan kita sami'na wa ata'na. Jadi moga-moga sedikit perkongsian yang saya buat pada malam ini memberikan manfaat kepada diri saya terutamanya, dan juga kepada hadirin sekalian. InsyaAllah moga-moga ia menjadi ilmu yang bermanfaat, insya-Allah.
Jadi saya tutup dengan tasbih al-kafarah wa suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka